السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Imam, acara majlis, ahli kuasa masjid, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama dalam menunaikan salat berjamaah di sini. Saya kat tempat lain tadi. Itu pun belum habis ke salat tarawih. Dan dapat bersama-sama dalam majlis ilmu dalam program anjuran MAIPS, Majlis Agama Islam di Perlis, yang mana saya diberikan tajuk, ada tajuk yang spesifik, iaitu tafsir daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-23, firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini tentunya berkaitan dengan doa yang sering kali kita baca, yang kita pun tahu makna dan isi kandungannya. Cumanya jika kita teliti kisah daripada ayat ini, bila kita nak melihat tafsir ni, ada banyak perspektif yang perlu kita lihat dalam mengkaji dan meneliti soal tafsir bagi setiap ayat-ayat Al-Quran. Cumanya untuk ayat ini memadai dengan kita melihat ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya menceritakan tentang peristiwa Adam dan Hawa. Apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang sebelumnya tentang perbualan Adam dengan iblis, bagaimana makar dan strategi iblis untuk memastikan Adam dan Hawa terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati pohon ini. Clear. Itu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila syaitan ini dia nak supaya Adam menderhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut di dalam ayat yang sebelumnya, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Syaitan ini dia mendatangkan, menimbulkan was-was kepada Adam dan Hawa. Matlamat dia timbulkan was-was itu adalah untuk memastikan Adam mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, mendekati pohon yang Allah larang. Tujuannya apa? Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, supaya terangkat dan terzahir aurat dan kemaluannya. Keduanya itu matlamat syaitan. Dan untuk convince, nak meyakinkan lagi Adam dan Hawa ini, iblis ini, syaitan ini, dia memberikan keyakinan, memberikan tawaran. Dua tawaran besar dia berikan kepada Adam AS untuk dia convince dan yakinkan Adam dan Hawa. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Dia kata kepada Adam dan Hawa, tidaklah Tuhan keduamu, yakni Allah Subhanahu wa taala, melarang kamu berdua daripada mendekati pohon ini, melainkan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin kamu berdua menjadi malaikat. Satu, dia tawar position, dia tawar kedudukan, dia tawarkan kuasa kepada Adam AS. Kedua, dia kata pertama, malakai au takuna minal khalidin, ataupun Allah tak nak kamu berdua kekal dalam syurga selamanya. Kedua, dia tawarkan kemewahan.
Ini dua tawaran syaitan kepada Adam untuk memastikan Adam dan Hawa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nak pergi kepada doa tadi, taubat Adam dan juga Hawa ini, yang merupakan fokus tajuk kita pada malam ini. Ini kita kena faham. Tawaran kuasa dan juga tawaran kemewahan, yang mana dua perkara ini merupakan selain daripada soal wanita dan sebagainya. Ya? Dua perkara ini menyebabkan dunia pada hari ini huru-hara. Negara huru-hara, soal politik yang uncertainty, tak stabil, disebabkan perebutan kuasa yang tak kunjung sudah. Dan manusia-manusia yang masih inginkan kedudukan, yang mengejar kedudukan, yang mengejar kemewahan, tak habis-habis lagi penyakit tu, tuan-tuan dan puan sekalian, bergaduh sesama sendiri. Ini realiti yang berlaku. Tak kira lah politik mana ke, tak kira. So ini satu perkara yang saya kira perlu kita muhasabah. Taubat Adam dan Hawa ini hasil daripada terkesan mereka dengan was-was yang ditimbulkan oleh syaitan, hasutan iblis, yang menjadikan mereka melihat position itu malaikat, pangkat tinggi itu. Kedua, kemewahan syurga. Apa tempat yang lebih mewah, yang lebih hebat daripada syurga Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Adam nak kekal. Fitrah sebagai manusia nak benda tu. Cuma Adam terlupa, simple saja, dia terlupa sebagai manusia, sifat manusiawi, dan tentunya takdir Allah untuk utuskan Adam ke atas muka bumi. Itu tentunya plan yang Allah Subhanahu wa taala sudah aturkan. Dan syaitan bukan sekadar itu. Dengan dua tawaran ini disusuli dengan dia nak convince lagi, dia nak yakinkan lagi Adam. Apa dia kata? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan sumpah, aku ni sebenarnya nak nasihat, jangan nak menjadi penasihat. Ini penasihat 25%. Rosak. Fadallahuma bighurur. Maka syaitan menunjukkan, berjaya memberikan tunjuk ajar yang salah kepada Adam dan Hawa, yang akhirnya keduanya mendekati pohon tersebut. Diriwayatkan di dalam tafsir Ibn Kathir daripada Ubay bin Ka'ab menyatakan bahawasanya dikisahkan Adam ni orangnya tinggi, berambut hitam, berambut lebat. Dalam tafsir Ibn Kathir, dia cuba mencapai pohon itu, buah itu. Bila dia capai, auratnya terdedah, automatically terdedah. Bila terdedah, dia berlari di dalam syurga. Sebab itu watafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Mereka berdua itu pergi mencari daun-daun di dalam syurga, pohon-pohon di dalam syurga itu, untuk menutupi kemaluan mereka, kehormatan mereka. Dan disebut di dalam tafsir Ibn Kathir, daun tersebut daripada daun pohon tin, pokok tin. Tak apalah. Dan kemudian mereka mengakui, mereka tersedar mereka dah melakukan satu kesilapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita bacakan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam doa ini, maksud dari doa ini, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan sekiranya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, dan kami akan tergolong di kalangan golongan yang rugi. Ini adalah doa Adam dan Hawa apabila Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam doa ini ada 4 perkara yang besar dari sudut adab dan kriteria berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, seruan ketuhanan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam berdoa ni kita kena memanggil-manggil, merayu-rayu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan nama-namanya yang indah. Sebagaimana disebut di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah.
Kemudian bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Barang siapa yang ihsa ni ada menghitungnya ataupun bermaksud juga berdoa dengannya, maka dia akan masuk syurga. Sebagaimana disebut di dalam ayat Al-Quran yang lain, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang indah, lagi cantik, lagi elok, maka berdoalah kamu dengannya. So Adam dan Hawa menggunakan perkataan tersebut, Rabbana, wahai Tuhan kami. Satu. Keduanya disebut zalamna anfusana, pengiktirafan kesilapan dan kesalahan. So ini penting dalam kita berdoa. Berdoa dia tak boleh sombong, Tuhanku bagilah aku, mintalah aku. Mengakui kelemahan dan kesilapan ini dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan sekalian, kita bila kita tak ikat diri kita dengan adab dan etika berdoa, sama seperti kita pergi nak buat surat, nak mohon sumbangan daripada kerajaan ke, daripada menteri ke, daripada YB ke, tulis start surat, saya nak mohon permohonan. Tak, kita mula assalamualaikum, bismillah dulu, lepas tu buat satu huruf besar memohon sumbangan ini, lepas tu mula moga Datuk Seri ke, Datuk ke, YB ke dalam keadaan yang sihat sejahtera. Surat ini perkara dia tak ada lagi rujuk, tujuan kami pun kami ada masalah. Mengakui kelemahan diri, menceritakan kelemahan diri. Ini dengan manusia. Manusia tak tahu apa yang berlaku, Allah Maha mengetahui segalanya. Adam mengakui kelemahan yang telah dilakukan. Zalamna anfusana. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan kemudian mengikat bahawasanya segala pengampunan itu dan kebaikan itu hanya daripada Allah. Dan kalau kamu tak ampun aku, dan kalau kamu tak rahmati aku. Kesannya satu lagi yang keempat, bagi tahu yang dulu, bagi tahu kata kami hanya bergantung macam kita baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami semua dan hanya kepada engkau tempat kami memohon perlindungan dan pertolongan. So itu yang ketiga. Dan yang keempat, lanakunanna minal khasirin. Bagi tahu kesan kalau tak dapat sesuatu, ya Allah, kalau aku tak dapat ni, Allah, aku akan jadi macam ni. Kalau aku tak jadi macam ni, aku akan jadi macam ni. Kalau kau tak bagi yang ni, aku akan jadi macam ni. Bagi tahu. Kita tak boleh tipu Allah. Kita tak boleh abang kita nak buat jalan cerita sendiri. Tak, Allah Maha mengetahui segala-gala sesuatu, segala-galanya, segala sesuatu. Jadi kita bagi tahu Allah Subhanahu wa taala apa yang kita rasa. So 4 perkara besar ini contoh daripada peristiwa Adam dan juga Hawa, bagaimana mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesungguhan, pengiktirafan kelemahan dan kesalahan mereka, merayu-rayu dengan meletakkan nama Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga mengikat bahawasanya segala sesuatu keputusan pengampunan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan memaklumkan kepada Allah hasil sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa tersebut. Tuan-tuan dan puan sekalian, demikian ringkas tentang kefahaman kita tentang doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kita kena ingat lebih besar daripada itu, tuan-tuan dan puan sekalian, peristiwa Adam, Hawa dan juga Iblis ini satu pengajaran besar dalam kita mengurus kehidupan kita pada hari ini. Saya tertarik satu kisah yang disebut oleh Al-Imam ataupun oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah bila kita bercakap pasal doa ni, kita dah doa untuk diri kita sendiri. Ni doa untuk diri kita sendiri. Okay? Dan di sana ada doa yang mana kita dalam kehidupan bermasyarakat ini doa untuk teman dan saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita ni pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian, peristiwa Adam dan Hawa mereka bersekali. Syaitan menjadi makhluk yang paling gembira melihat Adam dan Hawa dihukum Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan daripada syurga. Tapi kita umat Islam, kita jangan macam tu. Kita tak boleh bergembira melihat saudara kita dihukum. Mungkin kita seronok hukum Allah terlaksana ke atas saudara kita, tetapi kita tak boleh bergembira, berseronok padan muka hang kena, tak boleh.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakran, Nabi didatangkan dengan seorang lelaki yang mabuk. Fa amara bi darbih, Nabi perintah supaya dia dipukul. Kemudian faminna man darabahu bi thawbih wa minna man darabahu bi na'lih. Ada orang daripada kalangan kami yang pukul dia dengan bajunya, ada yang pukulnya dengan kasut capal, ambil kasut pukul. Ya. Dan kemudian habis selepas pukul semua selesai, falamman saraf, bila lelaki ni pun beredap dah, ada seorang daripada kalangan yang ramai-ramai yang pukul tadi, dia kata akhzakallah, akhzakallah. Dia kata moga-moga Allah menghina kamu. Nabi kata la takunu aunan lisyaitan ala akhikum, jangan kamu jadi kroni syaitan ke atas saudara kamu. Kita bukan perlu bersolok dengan melihat kawan kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebaliknya kita berdoa. Sebab itu dalam athar daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dengan sanad yang sahih, bila diceritakan Umar Al-Khattab, dia ada seorang penyelaras, penyelaras dia di Syam. Syam ni, kalau hari ini Syam ni Damaskus, Damsyik lah. Kalau dulu Syam ni dia masuk Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon, tu negara-negara Syam dia panggil. Umar dia ada seorang wakil dia, perutusan dia di Syam. Dia letak untuk buat gerak kerja, tindakan apa yang dia arah, dia ni akan laksanakan. Tapi dalam tempoh yang lama, tiba-tiba lelaki ini tak dapat dihubungi oleh Umar. Umar suruh orang cek, pergi mana lelaki ni? Rupa-rupanya lelaki ni dah berubah akhlak dan sikapnya, dia menjadi seorang pemabuk, ketagih arak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Umar utus surat. Assalamun alaikum, Umar kata kepada dia, ahmadu ilaikallah la ilaha ghairu. Salam sejahtera ke atas kamu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala bagi pihakmu, yang mana tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Kemudian Umar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, Ghafirudz dzamb wa qabilit taub syadidul iqab dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala ni Maha Pengampun segala dosa, Allah Maha Penerima taubat, Allah Subhanahu wa taala ini syadidul iqab, dia punya siksaan dia tu dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala dzit taul ni dia Maha Pemberi, pemberi penganugerah rezeki kepada manusia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Umar perintah orang hantar surat ni kepada lelaki tersebut, dan Umar berdoa agar lelaki tersebut ayyatuballahu alaih, Allah ampuni dosa dia, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati dia menerima teguran dan nasihat. Lelaki ni dapat surat. Bila dia dapat surat, dia buka-buka, dia baca ayat daripada Al-Quran, Ghafirudz dzamb wa qabilit taub syadidul iqab. Dia ulang beberapa kali ayat ni, dia ulang sampai dia menangis. Fabaka, dia menangis dengan menangis yang teruk. Thumma naza'a famat. Dia nazak disebabkan dia teriak teruk sangat ni. Dia takut, dia baca ayat yang Umar Al-Khattab bagi kepada dia ni. Fa ahsanan naza', dia meninggal dunia dan mati dalam keadaan yang baik. Kemudian berita tentang kematian dia sampai kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata apa? Hakadha isna'u li akhikum, macam ni engkau kena buat kepada saudara. Fa idza ra'aitum ala akhikum zillah, apabila kamu melihat atas saudara melakukan keburukan dan kesalahan, fad'uh, doakan dia. Ayyatuba alaih, doakan supaya Allah Subhanahu wa taala ampuni dia, terima taubat dia. Itu cara kita. Kemudian Umar berkata seperti mana Nabi sebut tadi, la takunu a'wanan lisyaitan ala akhikum, jangan kamu jadi kroni syaitan untuk menjatuhkan ataupun merendah-rendahkan saudara kamu.
Kita orang Islam ni tuan-tuan dan puan sekalian, yang kita agak kecewa, kadang-kadang satu kelompok ni seronok melihat kejatuhan kelompok yang lain. Satu kelompok ni seronok melihat penghinaan ke atas kelompok lain. Kita sepatutnya mendoakan kebaikan. Doa agar Allah diterima taubat dia, diampun dosa dia. Kenapa kita seronok bila saudara kita dihina, bila seronok saudara kita ni? Persaingan-persaingan dalam apa, jual lapangan, politik ke apakah, itu persaingan teknikal atas muka bumi untuk mengurus tadbir sebuah negara, organisasi dan sebagainya. Tapi penghinaan ni benda lain. Bersaing-bersainglah. Tapi bila mai hina, bila mai buka aib, bila mai ini semua perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, kita pun tahu. Dan kita tak mau jadi kroni syaitan untuk mendukung perkara-perkara seperti ini kat atas saudara kita. Jadi jika Adam dan Hawa ditertawa syaitan, kerana syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan dia akan memastikan manusia ini jauh daripada mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dia. Dia berjaya keluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Jadi kita jangan jadi seperti syaitan. Saudara-saudara kita melakukan kesilapan dan kesalahan manusia biasa. Untuk diri sendiri doa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan untuk teman dan saudara-saudara kita, kita doa kebaikan untuk mereka agar mereka terbuka hati mereka menerima taubat daripada Allah Subhanahu wa taala, menerima taubat mereka. Terbuka hati mereka untuk bertaubat. Dua perkara yang ilmuwan Islam sebut tentang Adam dan Hawa alaihi salam. Hidayah besar yang Allah bagi kepada dia. Satu, kelebihan rahmat yang Allah bagi. Satu, keinginan dan rasa nak bertaubat. Ini tak senang nak dapat ni. Kedua, Allah terima dan kabul taubat dia. Dua rahmat yang besar. Kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia tak mai rasa nak taubat. Ini problem ni. Kita boleh cakap dekat dia, kita boleh tegur dia, tapi dia tak mai rasa nak taubat tu. Itu tak payah. Kita doa aja. Dan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada dia nak bagi ke tidak. Tapi Adam tergolong di kalangan makhluk yang datang daripada jiwa dia keinginan bertobat. Ini nikmat yang cukup besar. Sebab tu kita kena doa diri kita, saudara-saudara kita, agar jiwa kita ni mudah nak bertaubat. Tak keras sangat, mudah nak mengaku salah. Cukuplah kita dengan manusia, susah-susah mengaku salah. Kita kadang-kadang manusia, kita nak mengaku kesalahan kat kawan-kawan kita susah. Nak abang kata minta maaf nak salah, susah. Tapi takkan dengan Allah kita nak ego sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya kira cukuplah setakat itu penghayatan dalam surah Al-A'raf ayat 23, doa. Sama-sama kita doa moga-moga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di kalangan golongan yang jauh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Doa Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita golongan yang lemah, tentunya banyak melakukan kesilapan dan kesalahan. Manfaatkan Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir yang bakal datang, tak berapa hari lagi. Manfaatkan memohon pengampunan kepada Allah. Dan doa yang lain sekira mungkin ada siri yang lain telah dijelaskan. Antara doa yang dianjurkan Nabi SAW dalam 10 hari yang terakhir khususnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu antara doa yang afdal di 10 akhir yang kita dianjurkan, dituntut untuk membaca dan mengulang-ulanginya, berkaitan dengan pengampunan juga permohonan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala sucikan diri kita daripada kesilapan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Sekira cakap itu dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.